Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pencatur. Hari ini saya akan mengajar anda semua tentang asas-asas pergerakan buah catur. Baik, buah catur pertama yang ingin kita pelajari dikenali dengan nama Rook. Ejaannya R-O-O-K, Rook, ataupun nama lainnya ialah Castle. Ejaan C-A-S-T-L-E. Baik, Rook boleh bergerak seakan-akan huruf T kecil. Ini bermakna dia boleh bergerak ke depan, ke belakang, ke kanan dan juga ke kiri seakan-akan huruf T kecil. Dan daripada posisi tengah ini, anda boleh memilih sama ada anda ingin meletakkan Rook ni di mana-mana petak yang anda inginkan, asalkan ia berada di landasan yang betul. Dekat sini tak kisah sama ada anda ingin memilih satu petak, dua petak, tiga petak ataupun lebih, bergantung kepada keinginan masing-masing. Sebagai contoh, daripada posisi sini, saya boleh memilih untuk meletakkan Rook ini satu petak ke kiri. Tak ada masalah. Kita kembali ke sini. Ataupun daripada landasan yang telah saya tunjukkan sebentar tadi, saya boleh juga memilih untuk menggerakkan Rook tu dua petak ke kiri. Tak ada masalah asalkan ianya digerakkan mengikut landasan yang betul. Dan daripada sini, kita hanya perlu mengulang perkara yang sama je, iaitu kita boleh memilih di mana untuk kita letakkan Rook ini. Sebagai contoh, Rook boleh pergi ke hujung ini, tak ada masalah. Dan daripada sini, kita ulang sahaja benda yang sama je. Dia boleh bergerak ke kiri, depan, kanan dan juga belakang, seolah-olah huruf T kecil. Baik, itu Rook. Kita pergi pula kepada gerakan piece ataupun buah catur yang kedua, iaitu Bishop. Ejaannya B-I-S-H-O-P. Baik, Bishop merupakan sebuah buah catur yang bergerak seolah-olah huruf X ya. Jadi daripada sini dia boleh bergerak melencong ke kiri, ke kanan seperti yang saya tunjukkan dekat sini. Perlu diingat, Bishop yang berada di atas tapak hitam, petak hitam, hanya boleh bergerak masuk ke dalam petak hitam. Manakala Bishop yang berada di petak putih ataupun tapak putih hanya boleh bergerak masuk ke tapak putih sahaja. Jadi sebagai contoh daripada sini, Bishop boleh bergerak mengikut landasan X. Sebagai contoh, boleh pergi ke sini. Dan daripada sini pun boleh bergerak mengikut landasan yang saya tunjukkan kat sini. Sebagai contoh ke sini dan seterusnya. Perkara yang sama boleh diulang. Baik, itu adalah Bishop. Seterusnya, buah catur yang ketiga ialah dikenali dengan nama Queen. Ejaannya ialah Q-U-E-E-N. Queen. Baik, Queen merupakan satu buah yang sangat berkuasa. Kenapa? Kerana ia boleh bergerak banyak petak ya. Baik, gerakan Queen seolah-olah gerakan huruf T kecil dan juga X. Ini bermaksud Queen boleh bergerak seolah-olah gerakan Rook dan juga Bishop yang telah kita pelajari sebentar tadi. Dia boleh bergerak secara kedua-duanya. Maksudnya kombinasi ataupun gabungan gerakan Rook dan juga Bishop boleh dibuat oleh Queen. Sebagai contoh, kat sini daripada situasi ataupun posisi tengah, Queen boleh bergerak ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri seperti Rook. Dan juga pada masa yang sama, dia boleh bergerak secara menyerong ataupun melintang seperti Bishop juga. Jadi, dalam posisi kat sini, Queen boleh bergerak ke mana-mana sahaja mengikut landasan yang betul. Sebagai contoh, saya memilih untuk Queen letak ke sini. Boleh, tak ada masalah. Dan daripada petak yang telah Queen duduk kat sini, kita boleh imajinasikan landasan X dan juga T kecil seperti Rook dan Bishop. Dan sekali lagi, Queen boleh bergerak mengikut landasan yang diingininya. Baik, itu adalah Queen. Baik, sekarang kita pergi pula kepada buah catur yang dikenali dengan nama King. K-I-N-G ejaannya. Baik, King boleh bergerak ke mana-mana yang dia mahukan dengan syarat dia hanya boleh bergerak satu petak sahaja pada satu masa. Kat sini kita dapat tengok daripada petak tengah ni, King boleh memilih untuk bergerak ke mana-mana petak yang dia nak. Sebagai contoh, saya gerakkan King ke sini. Tapi ingat, hanya satu petak dalam satu masa. Dan daripada sini, nak pergi ke sini boleh. Daripada sini, nak pergi ke sini boleh. Dan seterusnya. Hanya satu petak sahaja. Baik,
Seterusnya, kita pergi pula kepada buah catur yang paling unik, iaitu knight. Ejaannya K-N-I-G-H-T, knight. Baik, knight merupakan satu buah catur yang unik kerana dia boleh melompat seakan-akan huruf L besar. Huruf L besar seperti yang saya tunjukkan kat sini. Jadi maksudnya knight boleh melompat ke sini. Kita dapat tengok seakan-akan huruf L besar kat situ. Namun bukan itu sahaja. Dia boleh juga melompat seakan-akan huruf L besar terbalik, melintang, L tidur dan sebagainya, seperti yang saya tunjukkan kat sini. Jadi sebagai contoh kat sini, knight sebenarnya jika diletakkan di petak tengah, dia boleh bergerak ke 8 petak yang berlainan, asalkan bentuk gerakannya adalah L besar. Okey? Baik, sebagai contoh, saya gerakkan knight saya ke petak sini. Dan daripada petak ini, sekali lagi, knight boleh melompat ataupun bergerak dalam bentuk huruf L besar. Contohnya, ke sini. Baik, itu adalah knight. Jadi, kita sampailah kepada satu buah catur yang terakhir, iaitu pawn. Baik, ejaannya ialah P-A-W-N. Pawn. Baik, gerakan untuk pawn ialah pada mulanya anda akan mempunyai 8 pawn untuk setiap pemain. Dan setiap pawn yang anda miliki ni boleh membuat gerakan ke hadapan secara 2 langkah ataupun 1 langkah saja. Anda boleh pilih Jika pawn anda belum bergerak, belum membuat gerakan, anda boleh pilih sama ada anda nak bergerak 1 langkah ke depan ataupun 2 langkah ke depan, dengan syarat pawn yang tadi tu belum bergerak. Tetapi sebagai contoh, jika pawn itu telah pun membuat gerakan, pawn ini hanya boleh pergi ke depan 1 langkah saja. Baik, boleh? Kita ulang sekali lagi. Jika setiap pawn ini belum membuat gerakan, maka setiap pawn ini anda boleh pilih untuk membuat gerakan sama ada 1 langkah ke depan ataupun 2 langkah ke depan. Sebagai contoh kat sini kita buat 2 langkah ke depan. Yang ni pawn masih belum bergerak, jadi kita pun nak pilih buat gerakan 1 langkah ke depan, boleh, tak ada masalah. Okey? Dan kita tengok kat sini, kedua-dua pawn ini sudah pun membuat gerakan. Jadi dia hanya selepas itu boleh membuat satu gerakan ke hadapan sahaja dalam satu masa lah. Sama juga macam pawn ni lah, satu gerakan ke depan, satu masa. Yang ini belum bergerak, jadi boleh pilih sama ada nak buat satu gerakan ke depan ataupun 2 gerakan ke depan terus. Tetapi selepas dia sudah bergerak, dia hanya boleh bergerak 1 petak ataupun 1 langkah ke hadapan sahaja. Baik, jadi itu adalah asas-asas gerakan dalam catur yang perlu anda ketahui. Dan saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Selamat bercatur. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.